Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Ramadan kepada semua penonton-penonton yang sudi meluangkan masa bersama kami FB Live pada pagi yang penuh rahmat ini. Baiklah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita berkesempatan untuk menyaksikan satu lagi topik yang menarik yang akan dibicarakan oleh ahli panel yang telah kami jemput dan bawakan kepada anda dengan tajuknya seperti yang semua sedia maklum, iaitu tajuk kita pada hari ini Life at PITA Formatting Thesis, kenapa perlu buat sendiri, apakah pentingnya, apakah kepentingan dan keperluannya. Jadi ini amat sesuai untuk kita bicarakan pada pagi ini, terutama sekali kepada anda pelajar-pelajar ataupun postgraduate pelajar yang sedang menyiapkan research proposal, sedang menyiapkan tesis di tahun akhir dan sebagainya. Baiklah, untuk makluman viewers dan juga penonton-penonton, untuk makluman, saya akan maklumkan bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ia hanyalah pendapat dan komen peribadi penceramah dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan ataupun yang telah disampaikan. Okey, untuk makluman kepada mereka yang baru saja menyertai kami FB Live at PITA, objektif program ini adalah untuk membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan ilmu dan perkongsian pengetahuan dan kepakaran, seterusnya meningkatkan ketampakan visibility Perpustakaan Tun Abdul Razak dan usaha-usaha pembudayaan ilmu, dan seterusnya objektifnya adalah untuk menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Dan untuk makluman, info tambahan, program Live at PITA ini merupakan program perkongsian pengetahuan dan maklumat di kalangan pakar-pakar dalam bidang kepakarannya. Baik, dan juga program hari ini merupakan program Live at PITA di bawah segmen Bersama Pakar. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri. Saya adalah Puan Nurul Diana Jasni, Timbalan Ketua Pustakawan daripada UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam. Saya hari ini bertugas selaku moderator kita pada pagi ini, dan seterusnya saya akan perkenalkan ahli panel kita pada pagi ini. Pada hari ini sebenarnya kita ada dua orang ahli panel. Yang pertamanya adalah Dr. Muhammad Zuli Jaafar, merupakan pensyarah daripada UiTM kampus Jasin Melaka, dan yang kedua kita ada Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Norman Masrik. Kami ingin memaklumkan bahawa Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Norman Masrik mempunyai masalah teknikal untuk login ke forum kita live pada pagi ini. Jadi beliau masih berusaha untuk menyelesaikan masalah teknikal tersebut, tetapi tak apa, kita ada seorang panel yang masih kekal bersama dengan kita, Dr. Muhammad Zuli Jaafar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dengan ini saya ingin mempersilakan panel kita yang pertama, Dr. Muhammad Zuli Jaafar, untuk memperkenalkan diri, menceritakan sedikit latar belakang beliau, dari mana serta lokasi work from home tu di mana. Dipersilakan Dr. Muhammad Zuli. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Diana dan tim PITA yang berjemput saya, memberi peluang kepada saya pada pagi yang mulia ini untuk memberikan sedikit ilmu, perkongsian ilmu, pendapat peribadi sepanjang perjalanan saya memberi bengkel-bengkel mengenai thesis formatting. Semoga apa yang saya kongsikan hari ini memberi manfaat lah. Saya pada amnya pada masa ini adalah staf Fakulti Sains Gunaan, tapi bertugas di kampus UiTM Melaka, Cawangan Jasin. Bidang saya adalah bidang kimia. Itu sedikit sebanyak pengenalan saya pada pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zuli. Dr. Zuli ni famous kiranya di kalangan pelajar-pelajar postgraduate kerana setiap kali beliau menganjurkan bengkel tu memang hot seat, memang sold out lah. Bengkel tu memang full. Macam kemarin kita ada juga satu bengkel TC formatting, saya kira yang hadir pun lebih kurang hampir 200, dan kita amat bertuah lah, terima kasih kepada Dr. Zuli di atas kesediaan beliau meluangkan masa menjadi ahli panel kita pada pagi ini. Baiklah, untuk makluman sidang viewers dan juga hadirin yang sudi bersama kami pada pagi ini, baiklah, saya ingin maklumkan bahawa sebenarnya konsep ataupun jenis formatting
tesis yang dipraktikkan ataupun untuk makluman di perpustakaan sendiri, Perpustakaan Tuan Abdul Razak, kami memang ada menganjurkan modul kelas kemahiran maklumat, dan modul MS Word Formatting ini merupakan salah satu modul yang kita namakan sebagai MS Word Formatting modul Easy Write with Microsoft Word. Jadi biasanya pelajar-pelajar akan tempahlah modul ini, dan pustakawan rujukan akan bertanggungjawab untuk memberi sesi penerangan dan juga hands on. Jadi biasanya dalam selama 2 jam tu pustakawan kita akan berusahalah untuk memberi sedikit tips hands on bagaimana nak buat MS Word Formatting ikut template yang standard dan sebagainya. Jadi kami ingin mengharapkan sambutan daripada pengguna-pengguna pelajar UiTM, pensyarah juga sekiranya ada modul ini, literasi ini percuma saja, hanya pergi buat tempahan KKM, dan kalau di waktu sekarang ni kita masih lagi membuat sesi hands on secara online menggunakan platform online lah. Baik, seterusnya saya ingin bertanyakan soalan kepada Dr. Muhammad Zuli untuk mengulas sedikit tentang jenis formatting thesis yang dipraktikkan di fakulti. Mungkin Dr. Zuli boleh maklumkan ataupun fokus highlight kenapa formatting thesis ni kita rasa sangat penting kepada pelajar UiTM dan pelajar di institusi awam khususnya, especially kepada pelajar yang tahun akhir ataupun pelajar pasca siswaza ni. Silakan Dr. Zuli mengulas tentang ini. Alright, terima kasih Puan Nurul. Ceritanya bermula sekembali saya daripada PhD pada tahun 2011. Bila balik PhD, you merasakan bahawa you perlu menjadi supervisor. Bila dah ada PhD, you akan jadi supervisor kepada pelajar-pelajar pasca siswaza. So bila jadi supervisor, saya mulalah menyemak thesis guideline. Nah, bila saya semak thesis guideline, saya lihat ada beberapa tool atau ada beberapa idea dalam thesis guideline itu susah untuk diikuti oleh pelajar. Semakan saya juga mendapati bahawa ianya bukan dalam susah, dia bukannya tools yang biasa lah. Kenapa dia susah? Sebab dia bukan tools yang biasa dalam Microsoft Word untuk membuat begitu. Sebagai contoh, kalau lihat caption table for UiTM, dia lihat kataan table dengan tajuk table tu di bawah, itu adalah APA standard. Namun begitu, nanti pelajar akan menghasilkan item itu 2 baris di dalam list of tables. Ini saya lihat akan memberi halangan kepada pelajar. Walaupun mereka boleh melalui proses itu, setengahnya berjaya, tapi setengahnya akan menghadapi masalah. Jadi saya dengan semangat lah pada tu berjumpa dengan pada waktu itu Prof. Madya Dr. Halijah, dekan IPSIS pada zaman itu. Alhamdulillah beliau memberi reaksi positif selepas saya menawarkan diri untuk membantu IPSIS pada waktu itu menyelesaikan mengisi gap itu, iaitu ada satu ruang yang perlu diisi di antara thesis guideline dengan thesis, iaitu ilmu yang macam mana pelajar nak ikut thesis guideline. Jadi kat situlah dia bermula dan saya semak lagi sekali. Rupa-rupanya bahawa daripada thesis guideline kepada thesis tidak ada simulasi bagaimana ia harus dihasilkan, dan simulasi itu yang kita panggil dia template, iaitu dia hanya menceritakan mengenai format, bukannya isi. Format maksudnya muka surat 1 ada apa, muka surat 2 ada apa, muka surat 3 ada apa. Contoh yang paling mudah lah formatting ni adalah macam ni. Ada beberapa pelajar yang tersalah tulis University Technology Mara dekat muka surat depan sekali. Ada yang tulis University TY. Okay. Jadi yang inilah yang akan melambatkan proses thesis submission. Jadi kerana isu itu, maka pelajar terpaksa turun ke kedai photostat lagi, cetak lagi sekali, hantar ke atas. Jadi memanglah betul-betul dinyatakan dengan jelas dalam thesis guideline, tapi memang ada lagi orang yang buat silap. Jadi macam mana kita nak kurangkan benda tu?
itu adalah motivasi yang pertama lah yang saya perhatikan, kenapa saya masih lagi atau kenapa saya bertindak pada pada keadaan itu pada waktu itu. Okey. Itu saja saya buat masa ni yang saya boleh katakan. Baik Dr. Zuli, terima kasih atas penerangan tersebut. Dan saya kira untuk makluman viewers kita, para penonton pada hari ini, untuk makluman Dr. Muhammad Zuli Jaafar merupakan pengasas ataupun founder yang telah memperkenalkan MZJ. Tu nama Dr. Zuli tu, Formatting Thesis, dan saya rasa ianya telah digunakan secara meluas di kebanyakan universiti awam, bukan sahaja di UiTM. Dan saya rasa pihak IPSIS, ILD Ilkam UiTM, PITA Kampus Cawangan, Pusakaan Tun Abdul Razak Shah Alam juga telah beberapa kali menjemput Dr. Zuli bersama tim MZJ Template dalam program-program TOT, sama ada di kalangan pustakawan maupun kepada pensyarah dan juga pelajar. Terima kasih Doktor atas usaha baik ini, dan saya ingin bertanya bagaimana idea Doktor memperkenalkan template ni timbul, dan saya rasa ada kerjasama bersama dengan Dr. Nawawi mengenai template ini. Bila template ini mula dibangunkan dan diperkenalkan kepada fakulti ataupun universiti? Mohon Doktor kongsikan. Okey. Saya selepas berbincang dengan Prof. Halijah menjemput saya banyak kali sebab tu beliau dekan untuk memberi bengkel hands on kepada para peserta. Kami buat 2 hari pada waktu itu. Kemudian selepas Prof. Halijah tamat sebagai dekan, Dr. Nawawi pula naik sebagai dekan. Dr. Nawawi pada waktu itu menyambung apa yang telah dilakukan oleh Dr. Halijah, iaitu memanggil saya untuk menyambung tugas saya, iaitu membuatkan template. So ditambah dengan kemahiran Dr. Nawawi dapat sebab beliau belajar di University of Birmingham. So kami sama-sama buat. Yang sebenarnya template IPSIS itu saya bersama-sama dengan Dr. Nawawi melakukannya, menjayakannya. Saya bermesyuarat dengan beliau sekurang-kurangnya 4 ataupun 5 kali sehingga terbitnya guideline itu. Kita pada waktu itu kita cuba nak kurangkan pindaan dari segi guideline, tapi kita juga terpaksa ubah supaya ia mesra dengan Microsoft Word. Jadi kita terpaksa duduk kat tengah-tengah tu sebab Dr. Nawawi akan membawa hal ini ke atas dan saya akan memikirkan bagaimana cara yang terbalik. So give and take lah pada waktu itu agar memudahkan proses pelajar. Kat situlah baru adanya template, dan template tu berjaya diupload pada tahun 2017 semasa Dr. Nawawi jadi dekan. Dan pada hari ini sebenarnya dengan membantu para pelajar, hampir dekat-dekat 20 orang atau 30 orang staf UiTM sendiri yang telah boleh dipanggil untuk memberi workshop ini supaya kita sama-sama berkongsi ilmu. Jadi alhamdulillah dengan sokongan banyak pihak, IPSIS, ILD, benda ini berjaya. Cuma pada waktu itu saya tak tahu metod saya apa. So saya nak panggil metod ni apa, saya tak ada idea langsung. Saya panggillah MZJ formatting method lah. Itu saja. Jadi kalau you nak gunakan pun you tak nak sebut kaedah itu tak apa, tapi boleh guna, tak ada masalah, asalkan benda tu ada citation, ada sumber ilmu yang jelas. Begitulah apa yang saya dah lalui. Tambahan sikit, kaedah-kaedah ini juga tadi telah digunakan oleh banyak universiti. Contohnya di UTM, di UNIMED, UMP, Unitan, dan Jumaat ini di QIS kita akan rasmikan template. Kerana apa kita buat benda ni? Sebab saya memikirkan ada ramai staf UiTM yang buat PhD di universiti lain. So macam mana cara saya nak tolong mereka? Jadi universiti itu pun juga kena ada template. Jadi
asasnya adalah macam ni. Template tu adalah simulasi, asasnya adalah thesis guideline, dan thesis guideline tu mesti mesra Microsoft Word. Itulah yang menjadi topik penting dalam bagaimana template itu harus dibina. Alright. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Zuli atas penerangan tersebut. Baik, kami dimaklumkan bahawa panel kita yang kedua iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Norman Masrik telah berada bersama dengan kita, berjaya mengatasi masalah teknikal yang dialaminya. Boleh kita dengar suara sikit Dr. Norman? Unmute audio. Dr. Norman unmute audio tu. Okey. Waalaikumsalam. Baik, berjaya juga. Baiklah, saya mempersilakan Profesor Madya Teknologi Dr. Muhammad Norman untuk memperkenalkan diri, latar belakang kerja daripada mana dan lokasi sekarang bersiaran daripada mana. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Saya Muhammad Norman Masrik. Saya sekarang ni bertugas dari rumah di Kelang. Dan saya pensyarah di Fakulti Pengurusan Maklumat kampus Puncak Perdana. Dan saya telah berkhidmat di fakulti tersebut sudah hampir 20 tahun lah. Dan latar belakang pendidikan saya berkelulusan ijazah sarjana muda Computer Science daripada UKM, kemudian menyambung pengajian peringkat Masters di fakulti saya sekarang ni, iaitu Pengurusan Maklumat, dan seterusnya saya mengikuti program pengajian Dr. Falsafah di UIA tahun 2004. Bersiaran daripada mana Dr. Norman? Sekarang ni saya bersiaran dari rumah di Kelang. Ini sebenarnya rumah ibu saya menetap di Shah Alam. ODM semua okey lah, berjalan dengan lancar Dr. Norman? InsyaAllah, setakat ini Alhamdulillah. tidak ada halangan, masalah. Baik, kita akan terus bertanyakan soalan ini. Tadi saya telah tanyakan soalan ini kepada Dr. Muhammad Zuli. Saya ingin Dr. Norman mengulas mengenai topik kita pada hari ini, mengapa formatting thesis MS Word ini terutamanya tajuk tu kenapa perlu buat sendiri, kepentingan daripada pelajar tu, especially kepada pelajar tahun akhir ataupun pelajar pasca siswaza. Mungkin Dr. Norman boleh mengulas tentang soalan ini. Okey, pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur yang sudi menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu lah. Jadi saya kira platform ini bukan saja untuk para pelajar yang mengikuti program sarjana untuk menimba ilmu, bahkan saya sendiri juga berhajat untuk sama-sama meningkatkan ilmu dalam diri kita, sebab saya kira sebagai manusia titik noktah untuk kita belajar adalah bila kita meninggal dunia. Dan pada masa yang sama saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pendengar ataupun penonton di luar sana yang dalam kesibukan komitmen kerja, tugasan, belajar dan lain-lain masih sempat lagi untuk meluangkan masa mengikuti program ini. Moga-moga kita sama-sama dapat manfaat daripada perbincangan yang kita sama-sama jalankan. Jadi apabila kita menyebut program pengajian pasca siswazah ini, iaitu program pengajian sarjana secara penyelidikan ataupun Dr. Falsafah, jadi kita memang tidak dapat lari daripada keperluan untuk kita menghasilkan tesis. Jadi di situlah kita membuktikan bahawa kita telah menyumbang kepada percambahan ilmu, tidak kiralah sama ada dari segi teori yang disebut sebagai theoretical contribution ataupun dari segi practical contribution, ataupun kita menyumbang dari segi percambahan ilmu dari segi methodological contribution. Dalam erti kata lain, program pengajian pasca siswazah ini adalah lebih kepada proses membuktikan keserjanaan kita, di mana kita menghasilkan ilmu yang boleh bagi manfaat kepada sasaran, kumpulan sasaran. Jadi dalam kita menghasilkan ilmu ini, jadi ada langkah-langkah yang banyak kita terpaksa lalui. Dan kalau kita
kita sedar ataupun tidak, kita akan melalui proses-proses seperti kita mengenal pasti permasalahan kajian, kita akan membentuk kita punya research objektif, tujuan kajian, dan kita akan menjalankan kajian literature, dan kita akan mengumpul data, menganalisa data, dan akhir sekali kita akan kongsikan kita punya dapatan itu, kajian itu dalam bentuk penulisan. Tidak kiralah penulisan itu dalam bentuk artikel jurnal ataupun penulisan dalam bentuk proceeding conference, dan semestinya lah kita perlu menghasilkan tesis ataupun naskah tesis ataupun disertasi. Jadi kalau kita lihat kepada setiap bentuk penulisan ini, sama ada penulisan tesis ataupun penulisan jurnal, artikel ataupun conference proceeding, setiap penganjur ataupun penerbit telah menetapkan kriteria format yang tersendiri. Jadi kalau jurnal, penerbit tertentu adalah format dia, begitu juga conference proceeding, dan begitu juga untuk tesis yang kita hasilkan ada format-format yang perlu kita patuhi. Dan sebenarnya kalau kita perhalusi, format inilah sebenarnya adalah penentuan akhir sama ada tesis kita itu akan diterima ataupun jurnal artikel kita akan diterbitkan ataupun conference proceeding kita itu akan diterbitkan. Itu bergantung kepada format akhir yang kita telah buat, sama ada kita patuhi ataupun tidak. Jadi kalau di peringkat pengajian siswaza di UiTM ini, semestinya lah kita ada peringkat IPSIS, yang mana di sana IPSIS telah mengeluarkan garis panduan penulisan tesis, yang mana format-format tertentu telah pun diperincikan yang pelajar-pelajar harus patuhi. Jadi ironinya ialah sekarang ini kebanyakan pelajar mereka tidak begitu prihatin ataupun ambil peduli, bahkan ambil ringan tentang kepentingan mengikuti format yang telah ditetapkan ini. Jadi disebabkan situasi ini, ada kalanya berlaku keadaan di mana di peringkat akhir yang mana pelajar telah selesai viva, telah mendapat keputusan daripada keputusan viva tersebut, bila mereka menghantar tesis mereka, ada kalanya tesis tersebut tidak diterima. Jadi bayangkan beberapa tahun, 2-3 tahun bergelumang dengan segala unak dan duri, susah dan payah, Puan Moderator, mengumpul data, menganalisa data, menulis isi kandungan tesis daripada bab pertama sampai mungkin bab yang terakhir. Jadi akhir sekali bila dipersembahkan untuk dihantar, tidak diterima. Dan kadang-kala penilaian penerimaan itu hanya mengambil beberapa minit saja. Pegawai yang terlibat tingkat IPSIS ataupun mana-mana pusat pengajian siswazah universiti, mereka hanya mengambil beberapa ketika saja untuk menyimak beberapa halaman, dan di situ akhirnya mereka kata ini tidak mengikut format, sila pulang dan buat semula. Jadi bukankah itu kita kata seolah-olah macam anti climax kan, dan tak pasal-pasal kita kata macam pelajar terpaksa berdepan dalam satu suasana yang begitu tertekan sekali. Jadi untuk kita mengelak daripada situasi berlakunya keadaan ini, kita jadikanlah satu kelaziman yang mana bila kita mula sahaja menulis tesis daripada huruf yang pertama. Huruf yang pertama kita menulis tesis, daripada hari pertama kita menulis, maka kita mengikut format yang telah ditetapkan oleh universiti di mana kita belajar. Kalau di UiTM ni, format yang telah ditetapkan oleh IPSIS, kita ikut format tersebut supaya apa? Bila kita berterusan mengikut format ini, sehinggalah ke akhirnya kita tidak akan berdepan dengan situasi di mana di hujung bila kita nak hantar tidak diterima ataupun ditolak. Jadi bukannya susah, apa yang perlu kita buat, di laman web IPSIS telah disediakan template dalam bentuk Word yang telah disediakan oleh doktor dan juga pasukannya, dan juga ada buku panduan. Jadi kita perlu download dan kita teliti dan kita fahami dan terus kita praktiskan. Jadi
Sebenarnya kalau kita daripada peringkat awal kita menulis tesis tersebut, kita mengikut format yang telah ditetapkan, ada banyak kelebihannya. Jadi salah satu kelebihannya yang jelas ialah kita sendiri akan lebih mengingati kandungan tesis yang kita tulis tu. Sebab apa, kita tahu letak duduknya, mana jadual, mana rajah, mana perenggan, kita ingat jelas. Kalau kita buat dan kita serahkan pada orang lain, dalam arti kata kita outsource, minta orang lain format, berkemungkinan dan formatting itu berlaku sebelum Viva. Dan kita sepanjang kita menulis 2-3 tahun sebelum ini, kita buat mengikut format kita. Di hujung itu orang lain yang format. Itulah berlaku kadang-kadang waktu Viva, bila panel pemeriksa tanya, sila rujuk jadual ini, jadual itu. Kadang-kadang saya pun agak pelik, pelajar calon akan tanya pemeriksa balik, jadual mana? Contohnya rajah yang mananya? Padahal kalau kita yang buat, seharusnya kita boleh mengingat muka surat yang mana, halaman yang mana, sebab kita telah bergulumang dengan 2-3 tahun penulisan tesis tersebut, Puan Moderasi. Jadi sebab itulah saya nak tekankan di sini supaya kita seboleh mungkinlah kita sendiri yang buat. Sebab apa? Kalau kita, memanglah kita tak nafikan, bukanlah menjadi satu kesalahan akademik ataupun jenayah akademik kalau kita upah ataupun minta orang lain formatkan tesis untuk kita, bukanlah menjadi satu kesalahan akademik, tetapi proses itu menjadi tak begitu cantik. Bayangkan kita dah dari awal kita buat, semua sekali kita buat sampai ke hujung, kita minta orang lain buatkan untuk kita. Tapi kalau kita sendiri yang buat daripada awal sampai ke hujung, kita akan betul-betul menyempurnakan tugasan itu secara lebih sempurna, secara holistik. Dan kita sendiri akan lebih menghargai. Dalam arti kata lain, kita bila lihat tesis kita itu sendiri, di rak, di pejabat kita ataupun di rumah kita, kita akan lebih menghargai, lebih menyayangi, sebab susah payah yang kita lalui daripada mula sampailah yang ke akhir. Jadi untuk itulah saya ingin tekankan kepada pelajar sekalian ataupun pelajar-pelajar penyelidikan saya, kita jadikanlah satu kelaziman bila kita mula menulis sahaja, kita mengikut template yang telah disediakan. Ini akan memudahkan kita. Bila perlu buat pembetulan, misalnya katakanlah perlu dibuat pembetulan selepas Viva, kita akan mudah mengingat. Kita akan mudah untuk membetulkan. Semuanya mudah sebab apa? Adanya template yang kita ikut. Itulah pandangan saya, Puan Moderasi. Baik, terima kasih Profesor Madya, Dr. Norman. Saya rasa Dr. Norman dah menyentuh tentang etika penulisan, bagaimana kita harus menyayangi, ataupun orang kata macam pengalaman saya sendiri, kita kena anggap kita punya tesis tu ibarat nyawa kita, jaga macam anak kita, sebab hasilnya itu sangat memberi impak kepada pelbagai pihak dari segi value-nya dan sebagainya lah. Dan saya ingin bertanyakan soalan ini kepada Dr. Muhammad Zuli. Tadi Dr. Norman ada mention tentang ketidakpedulian pelajar dalam menggunakan MS Word formatting, dan terpapar di skrin pihak kami ada memaparkan template link untuk anda klik sahaja pada pautan tersebut dan anda boleh muat turun secara percuma, tak perlu bayar, tak perlu nak hire orang dan sebagainya. Gunakan sahaja, di mana MS Word formatting itu sangat membantu kepada pelajar untuk digunakan. Jadi saya ingin bertanya kepada Dr. Muhammad Zuli tentang isu ketidakpedulian pelajar ni, yang biasanya saya rasa apa yang saya nampak pengguna pun bila datang kepada pustakawan minta bantuan kami pun, mereka ni semua yang jenis buat kerja last minute. Jadi memang benda ni akan memberi implikasi pada mereka jika tak guna template yang telah disediakan dan buat mereka punya tesis ni di saat akhir. Mungkin Dr. Muhammad Zuli boleh ulas tentang isu ini. Alright, terima kasih Puan Nurul. Saya dapati ada banyak jenis pelajar. Saya bersangka baik dengan pelajar sebab kadang-kadang pelajar ni terlalu sibuk dengan berbagai-bagai urusan. Jadi kemungkinan besar mereka tidak ada kesempatan untuk belajar Microsoft Word sebab sibuk. Dan ada juga yang memang beranggapan bahawa dia dah tahu Microsoft Word, so dia cuba buat sendiri seperti mana yang diminta oleh pihak universiti, pihak fakulti. Ataupun ada setengahnya yang menggunakan template daripada seniors.
Jadi apa pun keadaannya, kalau mereka tidak mengikuti template yang disediakan oleh pihak universiti, kalau kita cakap dalam konteks ini pihak IPSIS, nanti akan ada banyak kerja sebenarnya. Contohnya kalau dah tahu Microsoft Word, buat style, dah tahu buat style, nanti style itu tidak mendapati apa yang dikehendaki oleh pihak IPSIS. Jadi solusinya adalah belajar, belajar menghargai ilmu, dan ilmu termasuk dalam menyediakan tesis itu bukan hanya setakat analisis data seperti mana yang Prof. Madia Dr. Norman sebutkan. Prosesnya itu adalah menyediakan dokumen itu sendiri. Okay. Kalau kita yang buat sendiri, maka kitalah yang memahami jadual 4.3 tu kita dah ingat dah dekat buku surat mana. Sebab kita yang buat dia. Dan cross reference jadual 4.3 tu dekat mana kita ingat sebab kita buat sendiri. Jadi oleh kerana kita buat sendiri, maka perlu ada proses belajar yang maka sebut ni yang betul. Jadi walaupun saya punya workshop pada peringkat awal, saya cadangkan pada IPSIS Microsoft Word for Thesis. Jadi dia kata kalau Microsoft Word Thesis ni biasa saja, okay? So letaklah perkataan Microsoft Word for Thesis formatting. Rupanya baru saya tahu thesis formatting satu benda yang menakutkan bagi pelajar sebab perkataan tu menakutkan bagi pelajar. Formatting ni susah pada mereka. Microsoft Word dia boleh buat, tapi bila sampai pada formatting susah. Sebab nak pastikan, contohnya nak pastikan you cetak nak dapatkan margin 1 inci atas, 1 inci bawah, 1 inci atas bawah, sebelah kanan dengan sebelah kiri 1,5 inci tu, pada setiap printer susah kita nak buat sebenarnya. Jadi itulah antara benda yang menakutkan. Dan lagi satu, ilmu untuk menyediakan dokumen yang besar ni memerlukan ilmu yang dalam, yang panjang. Contoh tadi kalau saya sebut pasal jadual 4.3. Jadual 4.3 tu perlu dirujuk dalam teks, kita panggil cross reference dalam Microsoft Word. Itu tools yang tinggi dalam Microsoft Word. Selalunya bila saya datang, bila workshop-workshop yang saya buat, saya ajarkan pelajar apa kita panggil insert caption. Bila dah buat insert caption, baru boleh buat cross reference. Jadi cross reference inilah yang dipanggil jadual itu dirujuk pada muka surat berapa tu lah. Pernyataan ini disokong oleh jadual 4.3 contohnya kan. Jadi perkataan jadual 4.3 tu kita panggil cross reference. Itu yang ilmu yang dalam, yang tinggi, yang tidak dimiliki lagi oleh pelajar. Jadi here come the solution lah. Saya mencadangkan belajar, ikuti kelas-kelas free, kelas-kelas percuma yang saya buat bersama dengan tim saya untuk peringkat seminar, untuk kursus-kursus yang biasa, supaya ilmu-ilmu itu dipelajari supaya dia memudahkan daripada awal sampai habis. Itu yang saya boleh dapat cadangan. Dan sokongan daripada banyak pihak, contohnya pihak-pihak Saksi Swazah di universiti, IPSIS terutamanya saya lihat begitu aktif memberikan banyak workshop, bukan saja thesis formatting tapi banyak, saya nak buat thesis formatting banyak supaya pelajar boleh belajar sendiri. Dan saya baru saja upload link tadi yang telah diberikan sebentar tadi. Link itu mengandungi video-video yang saya sediakan untuk mempelajari cara menggunakan template yang disediakan oleh IPSIS. Okey. Saya nak tambah sikit lagi. Yang saya lakukan itu template adalah simulasi di antara thesis guideline dengan thesis pelajar. Dia adalah simulasi. Dan simulasi ini saya buat dalam satu file dalam Microsoft Word yang dipanggil Microsoft Word template. Ya. Dia bukan template yang biasa, dia template yang istimewa dalam Microsoft Word, dan keistimewaannya adalah dia boleh memformat banyak dokumen lain serentak. Jadi kalau pelajar itu ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, dia boleh gunakan template yang sama. Ya. Dan dan kalau dia nak keluarkan sebahagian daripada thesis chapter dia ke dokumen yang lain,
dan dia juga perlu gunakan template yang sama supaya thesis formatting kekal seperti mana yang dikehendaki oleh universiti yang berkenaan. Jadi link itu adalah cara nak belajar cara nak belajar template, tapi templatenya boleh muat turun di laman web IPSIS di bahagian download button tu ada ya. Jadi kami sebenarnya sentiasa menerima feedback daripada pelajar macam mana nak buat macam ni, macam mana nak buat macam ni, macam mana nak buat macam ni. Sebab spektrumnya besar daripada pelajar daripada social science ke teknologi ke perubatan panjang. Jadi dalam satu template itu perlu memenuhi keperluan semua pelajar. Jadi template itu memang sentiasa diperbaiki. Dan kalau you tanya saya, apakah yang baru dengan yang lama, sebenarnya tak banyak sangat perubahan. Siapa-siapa yang dah gunakan yang lama tu boleh teruskan, saya ajar macam mana cara nak edit. Yang tu lebih bagus. Alright, itu setakat ni apa yang saya boleh sampaikan sebagai satu panduan lah bagaimana thesis template itu dapat membantu pelajar menulis. Baik. Baik Dr. Zuli, saya kira viewers kita pun memberikan pandangan mereka yang tersendiri, pengalaman mereka dalam menyediakan thesis dan juga menggunakan MS Word formatting ini. Dan kepada penonton-penonton kita di luar sana dan viewers, kiranya anda mempunyai soalan untuk diajukan kepada para panel, kami membuka platform untuk anda bertanyakan soalan di media sosial, dan sekiranya ada ingin dikongsikan seperti ini, saya bacakan untuk Dr. Zuli ni daripada Fuad Yusof. Pada saya, format Dr. Zuli ni memang sangat berguna jika nak buat thesis master dan PhD, sebab ia memang membantu saya terutama selepas jumpa supervisor, buat correction tambahan, lepas viva correction lagi, memang sangat membantu. Ini testimoni betul ya. Ini merupakan salah seorang pelajar yang menggunakan thesis template Dr. Zuli sendiri. Dan saya ingin bertanyakan soalan seterusnya kepada Profesor Madya Dr. Norman. Seingat saya, suami saya merupakan pelajar Dr. Norman sendiri. Dia juga memaklumkan dari semasa beliau belajar di Fakulti Pengurusan Maklumat sendiri, fakulti sendiri telah ada inisiatif untuk menerapkan ataupun mempraktiskan konsep MS Word formatting ni kepada pelajar-pelajar, especially kepada mereka yang ambil subjek research methodology. Macam saya dengan Dr. Makhir sampai berangis-nangis lah nak membetulkan kami punya thesis tu. Dan saya ingin bertanya kepada Dr. Norman sendiri, adakah fakulti sendiri sehingga hari ini memang mewajibkan penggunaan template yang standard mengikut UiTM ini? Silakan Dr. Norman. Saya kira amalan di fakulti saya, Fakulti Pengurusan Maklumat, setara dengan amalan di fakulti yang lain, iaitu untuk program pengajian pasca siswaza, Masters by Research dan juga PhD, memang tidak dapat lari kita mengikut dan menggunakan pakai template yang telah dikeluarkan oleh IPSIS, yang mana pelajar memang ditekankan bahkan dimestikan untuk mengikut template tersebut dalam penghasilan penulisan mereka, iaitu thesis PhD ataupun projek penyelidikan peringkat sarjana secara kerja khusus, dan apatah lagi untuk pengajian sarjana peringkat masters secara penyelidikan. Jadi memang mereka kena ikut template yang telah dikeluarkan oleh IPSIS. Yang diguna pakailah ya Dr. Norman oleh pelajar. Ya, setiap pelajar memang dikendaki semakan dibuat, biasanya penyelia akan memastikanlah supaya pelajar mengikuti template tersebut. Dan untuk pelajar saya sendiri, memang saya seawal yang mungkin saya akan mengingatkan mereka supaya mengikut template tersebut. Sebab apa? Saya belajar sendiri daripada salah seorang pelajar yang saya selia. Beliau seorang pelajar yang berasal daripada Iran. Jadi dia telah menulis thesis dia dari awal sampai ke akhir dengan secara mengikut template dia sendiri. Dan setelah dia selesai viva, dia dikehendaki untuk menformatkan thesis tersebut mengikut template yang dikeluarkan oleh IPSIS. Dan dia mengambil masa yang sangat lama, hampir sebulan untuk dia memenuhi kriteria template yang dikeluarkan oleh IPSIS. Dan proses itu bukan sekali, bahkan berkali-kali dia
terpaksa pergi dan balik betulkan semula. Ada satu ketika di mana dia telah cetak, dan itu pun dia telah bind, SIS telah menolak kerana template tersebut tidak dipatuhi. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, saya memang amat menitik beratkanlah supaya, dan saya mengingatkan pelajar bahawa sedari awal bila menulis, mereka harus rujuk kepada template yang telah disediakan oleh IPSIS. Dan sekarang ni dengan adanya template yang Dr. Zuli sediakan bersama tim dia, ini memang memudahkan lagi lah. Sebab apa, segala perubahan yang dibuat memang mudah, dari segi table of contents dia, dari segi cross referencing dia, semuanya jadi mudah. Jadi ini satu perkara yang sangat baik, dan kita sebagai pelajar ambillah manfaat ini. Kita gunakan manfaat ini, dan sebagaimana diberitahu tadi, sekiranya adanya platform untuk melatih macam mana nak menggunakan template ini, jadi sediakanlah diri untuk hadir. Saya pun menggalakkan pelajar saya, selalu bila ada saja iklan ataupun panggilan daripada IPSIS yang mengatakan latihan-latihan diberikan, bukan saja dari segi formatting thesis, bahkan dari segi penganalisan data dan apa-apa bentuk workshop, saya akan pastikan pelajar saya mendapat maklumat tersebut. Dan mana-mana pelajar yang saya kira lemah dalam aspek-aspek tertentu, saya sendiri akan mewajibkan mereka untuk mengikuti program-program ini. Baik, terima kasih Profesor Madya, Dr. Norman. Dan saya bacakan ni testimoni seterusnya daripada viewers kita, iaitu Miki Sarah. Dia menyatakan, saya pernah masuk bengkel Dr. Muhammad Zuli dan juga bengkel Profesor Madya Teknologi Dr. Norman. Memang banyak sangat input berguna. Ini mereka telah pergi. Ini macam kita menunjukkan bukti betapa pentingnya untuk para pelajar ini menyiapkan diri mereka pergi ke bengkel-bengkel, dan saya kira panel-panel kita bersetuju. Pihak UiTM, pihak IPSIS, pihak ILD, even fakulti sendiri ada inisiatif menganjurkan pelbagai bengkel, dan harganya adalah sangat berbaloi. Maksudnya tidaklah sampai tidak mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Dan kalau kita tahu standard yuran bengkel-bengkel ni kalau kat luar sana memang agak mahal, dan mungkin pelajar akan menggunakan alasan mahal, tak boleh nak join dan sebagainya. Dan saya suka inisiatif yang diambil oleh Profesor Madya Dr. Norman menyatakan bahawa wajibkan pelajar yang mungkin lemah tentang data analisis, tentang SPSS, Atlas TI dan sebagainya untuk wajib hadir ke bengkel-bengkel ini. Macam saya pun semasa saya master di Fakulti Komunikasi Pengajian Media Meskom, saya punya supervisor sendiri memang dia wajibkan kami, tak kisahlah pelajar tu lemah ke tak lemah ke, memang dia akan wajibkan kita pergi. UiTM buat bengkel yang mana kita mampu pergi, dia akan dia akan suruh kami join lah. Baik untuk memantapkan kita punya pengetahuan supaya kita ni tidak tersasar dalam menyiapkan tesis yang berkualiti. Baik, seterusnya soalan ini saya tujukan kepada Dr. Muhammad Zuli mengenai yang saya nyatakan sendiri, IPSIS, bengkel-bengkel berbayar anjuran luar pun ada. Sambutan memang sangat baik, memang full. Kalau selalunya bengkel-bengkel ni kalau kita lambat daftar je, memang seat tu dah penuh dah. Dan saya ingin bertanya soalan ini kepada Dr. Muhammad Zuli, ada universiti yang masih tidak mempunyai standard template penulisan sebagai usaha membantu pelajar. Ada pelajar yang masih tercari-cari nak guna yang mana satu, Universiti Harvard ke, Overseas ke, Malaysia, UiTM ke dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin Dr. Zuli boleh ulas situasi ini. Terima kasih Puan Nurul Diana. Ini saya rasa rentetan daripada seminar semalam, beberapa persoalan ditimbulkan oleh para pelajar. Saya berpendapat beginilah ya. Para pelajar ni kita bersangka baik ketika dia mendaftar sebagai pelajar pasca siswaza ataupun sarjana muda. Dia memang nak belajar. Dia memang nak belajar. Jadi kita kena sediakan semudah-mudahnya proses belajar supaya mereka berjaya menuntut ilmu. Jadi ada banyak persoalan semalam sebab anda yang ditanya mesti yang disebut itu sebenarnya sudah ada template ya. Tapi mereka tidak tahu. Jadi saya rasa apa yang perlu dibuat adalah pusat-pusat wiazah universiti ni mungkin kena blast email, kena wawarkan lagi sekali kewujudan template ini. Dan untuk dekat pihak IPSIS saya nak minta satu, saya rasa yang pengalaman saya setakat ini,
IPSIS memang tidak pernah charge mana-mana pelajar belajar atau menghadiri mana-mana kursus di bawah program mereka. IPSIS memang 100% percuma. Itu kelebihan IPSIS ya. Memang berbaloi lah masuk UiTM ni. Sebab semua kursus ni percuma. Dan selalunya kursus-kursus ini memang buka dalam masa setengah jam dah penuh. Dia punya tu you pun nampak kan Kalau you tak dapat tahu lah dalam masa setengah jam memang dah penuh dah tutup dah link registration. Okay. Jadi saya berpendapat begini, macam mana yang Samadia Dr. Norman dah buat dekat fakulti dia, memang pensyarah ni kalaupun fakultinya tidak mahu menganjurkan kursus itu, pensyarah itu sendiri, supervisor itu sendiri atau fakulti sendiri mengarahkan pelajar belajar. Okey. Jadi kat mana nak belajar, rujukannya ada link di YouTube saya khas untuk yang UiTM. Dekat YouTube saya ada khas untuk format UiTM, ada yang general. Okey, saya sedang buat beberapa universiti lain punya modul. Okey, berbalik kepada persoalan tadi. Memang ada setengah-setengah universiti yang belum ada template. Tapi universiti ini saya dah buatkan. Cuma isu bila tak buatnya ni adalah dia tidak menepati kehendak Pusat Suazah. Sebab kita pun tak tahu Pusat Suazah tu nak macam mana. Semua template yang kami buat, UiTM, UMP, UNITEN, KUIS, UTM, Johor Bahru, semua tu yang saya buat, saya pergi ke Pusat Suazah. Saya tanya macam mana you nak? Macam mana you nak ni? Lepas tu saya cakap, yang ni tak boleh buat, yang ni akan menyusahkan pelajar, yang ini macam ni. So motif kita adalah isi. Jadi formatting tu, asalkan dia memudahkan pelajar, kita sepatutnya ambil itu sebagai topik yang paling penting. Jadi macam ni, kalau masih lagi tidak ada, saya cadangkan begini, hubungi saya. Nanti saya akan berikan template-template universiti lain itu. Tapi kalau dia tidak lagi rasmi daripada universiti itu, saya akan ajar macam mana nak buat editing. Editing ini yang akan ambil masa yang panjang sikit. Sebab benda tu you kena belajar dengan ilmu yang sedikit dalam macam mana cara nak edit template. So kalau universiti masing-masing masih lagi belum ada, ini cadangan saya lah. Gunakan suara para pelajar. Suara para pelajar ini selepas you membayar yuran, universiti mestilah mahukan you graduate. Faham tak lepas bayar yuran, you nak graduate. Semua universiti nak pelajar dia graduate. Tak ada universiti yang ambil pelajar tak nak graduate. Jadi bila you nak graduate ni, mestilah ada perkara-perkara yang you perlukan untuk you graduate. Antaranya adalah kursus-kursus yang asas. Kursus Microsoft Word, penggunaan Microsoft Word yang asas ini adalah kursus yang patutnya diberikan secara percuma dan secara berkala. Itu yang telah saya alami semasa saya belajar di Institute of Bristol. Kami boleh hadir kursus-kursus yang disenaraikan untuk para pelajar pasca suazah. Seberapa banyak yang kami nak pergi dan apa-apa kursus yang berkaitan ataupun tak berkaitan. Di sana saya rasa PITA boleh ambil peluang ini kerana IPSIS pada saya memang overload dengan kursus Microsoft Word ni. Jadi boleh ambil macam alhamdulillah kita pun dah ambil kan beberapa session coaching tu betul. Boleh teruskan lagi bagaimana cara nak membantu pelajar bukan setakat Microsoft Word, ada banyak lagi supaya pelajar-pelajar ni boleh masuk universiti, mereka belajar ilmu dan mereka dapat menyediakan dokumen seperti mana yang dikenaki dan mereka keluar nanti, yang bagusnya adalah mereka keluar, mereka menceritakan pengalaman yang manis, bukannya pasal formatting ni saja terpaksa naik tingkat 4, yang ni tak betul, baiki, besok yang tu tak betul, baiki. Pengalaman tak manis sebenarnya. Jadi pengalaman yang manis adalah I hantar sekali saja formatting dah lepas. Itu yang manis. Walaupun beberapa peringkat tu dia belajar banyak kali, banyak belajar dan mereka akan kata berbaloi belajar, menceritakan pengalaman yang manis, mesti banyak beri bantuan, banyak bagi latihan, universiti, perpustakaan, banyak pihak bagi bantuan, bagi pertolongan, bagi latihan supaya mereka masuk
dengan tak ada ilmu, belajar dalam universiti, dapat ilmu dan keluar menjadi pendidik yang berilmu. Itu yang saya amat tekankanlah. Jadi siapa-siapa yang tak ada lagi template, pergi jumpa pusat siswazah, berbincang di atas tiket persatuan pelajar bagaimana harus universiti itu menghasilkan template. Sebenarnya saya boleh hasilkan template universiti itu secara percuma. Saya nak cerita, semua universiti template yang saya buat tu percuma. Tidak ada bayaran untuk saya menghasilkan template. Jadi saya hasilkan percuma dan betulkan, dan lepas tu daripada tu dia diberikan untuk pelajar, dan pelajar boleh memudahkan proses menghasilkan tesis. Itu yang penting, kelulusan daripada pusat siswazah. Yang ini yang masih lagi belum berjaya saya lakukan di beberapa universiti yang pernah saya pergi. Ada beberapa perkara lah yang saya fikirkan memang mereka sedang merangka beberapa langkah-langkah yang sesuai. Cuma memang ada universiti lain yang tak ada lagi. So cuba hubungi saya dan kita akan berikan beberapa template institusi lain ini yang telah kami sediakan. Itu saja. Baik, soalan seterusnya sebelum kita pergi, soalan ni saya terima daripada viewers kita pada hari ini. Saya bacakan dahulu pendapat daripada Nurlina Muhammad Nur. Pada saya untuk buat tugasan harian pun amat berguna, di mana kita memang guna sepenuhnya functions yang ada di Word, tapi malangnya ramai antara kita kebanyakannya mengguna Word dengan menggunakan format yang terlalu minimal atau terhad seperti menggunakan typewriter. Betul, macam kami pun masa kami buat modul MS Word kepada pelajar pun, bila kami explain boleh buat table of content automatic, boleh buat references auto menggunakan software saja, Mendeley, EndNotes dan sebagainya, memang pelajar-pelajar ni baru macam terperanjat, ada yang tak guna dan ada juga yang guna WPS. Jadi kami memang promote Microsoft Word lah, sebab UiTM pun kita memang ada license pada Microsoft Word ni. Baik, seterusnya daripada Wan Aliza Wan Zainal, saya sudah bagi pelajar-pelajar saya guna formatting ni. Ini mungkin bersyarah. Mereka sangat suka sebab tak perlu edit banyak sangat, especially bila kena combine file dari rakan-rakan untuk group assignment. Macam saya pun bukan saja untuk thesis, tapi untuk assignment basic pun saya akan guna template ni. Kita ada guna heading dan sebagainya bagi memudahkan kita punya kerja lah, lebih cepat kiranya. Ini soalan daripada Pita Kampus Rembau. Saya rasa soalan ini adalah untuk Dr. Muhammad Zuli. Mohon bertanya kepada ahli panel, template thesis tersebut adakah sesuai digunakan melalui Google Drive? Okay, Dr. Zuli boleh jawab soalan ini? Alright, terima kasih Pita Kampus Rembau. Jawapan saya, kalau untuk tujuan menulis boleh, tapi untuk memformat tidak. So far saya tak cuba lagi meletakkan template ini di Google Doc. Dia ada beberapa isu yang saya perhatikan bila buat formatting ni. Dia perlu sistem yang stabil dan dia kalau boleh kurangkan penggunaan internet lah. Jadi Google Doc ni dia akan ada connection dengan internet. Dia kadang-kadang bila kita update kat dalam kita punya dokumen, dekat sana tak dokumen. Hatta kalau saya buat workshop pun semua dokumen tu saya suruh letak kat desktop. Jadi itu yang lebih baik. Dan Google Doc ni kalau saya faham kat sini maksudnya adalah nak gunakan Google Doc dalam web dia memang memerlukan internet ketika you nak gunakan. Jadi saya rasa kurang sesuai pada pendapat saya pada waktu inilah. Okay. Terima kasih Pita Rembau. Terima kasih Pita Kampus Rembau atas soalan tersebut. Sebab untuk makluman Google Doc ni dia dengan features function Microsoft Word tak sama. Owner dia pun lain, betul tak? Saya rasa Prof Madia Dr. Norman pun tahu orang-orang ICT, orang sistem ni dia lebih pakar lah. Baik, dan seterusnya soalan ni saya tujukan kepada Profesor Madia Dr. Norman. Mungkin boleh memberi nasihat tips kepada viewers ataupun kita punya pelajar pasca siswaza ini untuk mengambil perhatian serta mempraktikkan cara formatting tesis yang betul bagi memudahkan mereka, terutama sekali dalam menghasilkan tesis yang berkualiti dan mengikut standard universiti. Tips-tips yang boleh dikongsikan. Silakan Profesor Madia Dr. Norman. Terima kasih Tuan soalan itu. Jadi sebagaimana Dr. Zuli beritahu tadi, bila disebut formatting thesis, sesuatu yang sangat menakutkan bagi pelajar. Jadi pelajar mengambil jalan mudah, selalunya dia akan upah mereka yang
pengalaman, ada kemahiran. Sebab apa? Dia akan hilangkan perkara yang menakutkan itu dengan cara yang mudah. Tetapi sebenarnya sesuatu yang menakutkan itu, bila dia kekal dalam diri kita, dia akan terbawa-bawa untuk hari-hari mendatang. Sebagai seorang yang mengikuti program pasca siswaza, kebanyakan mereka apabila selesai menjalankan pengajian PhD, umumnya kita boleh katakan majoriti akan jadi penyelidik. Yang mana keperluan sebagai seorang penyelidik adalah mereka menghasilkan penulisan dan penulisan untuk jurnal, penulisan untuk conference, dan sebagaimana saya sebut tadi, setiap daripada jurnal ataupun conference ni ada keperluan template tertentu. Contohnya macam IEEE ada dia punya standard dia, ada dia punya formatting dia. Dan saya jangan terperanjat, dia ada orang yang mana dia rasa berat untuk menulis sebab dia kata nak formatting tu asyik-asyik nak kena betulkan. Sebab apa formatting tu? Jadi sebab waktu dia belajar bab formatting tu dia rasa benda yang berat, yang menakutkan. Jadi benda tu diprogram dalam kita punya subconscious mind dan dia akan terus terbawa-bawa untuk hari mendatang. Jadi bila kita telah selesai PhD pun, bila kita nak menulis, bila disebut perkataan formatting tu, dia akan jadi benda yang begitu menyeramkan untuk kita. Jadi perkara yang menakutkan, menyeramkan untuk kita, cara nak lawan dia, kita gagahkan diri kita. Jadi biarlah kita buat sendiri. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, kita lazimkan, kita biasakan daripada awal penulisan tesis kita, walaupun kita rasa berat pada awalnya, tetapi bila kita dah latih diri kita untuk memformatkan mengikut keperluan yang telah ditetapkan, nanti insya-Allah di hari mendatang dalam kehidupan kita, apa sahaja keperluan untuk format, kita tidak akan melihat itu sebagai satu benda yang menyukarkan, menakutkan. Jadi itulah nasihat saya kepada pelajar, supaya kita sama-sama lazimkan diri, latihkan diri kita, gunakanlah template yang disediakan oleh Dr. Zuli dan rakan-rakan yang disediakan oleh IPSIS, supaya kita jadi mudah, bukan saja untuk penulisan tesis kita nanti, bahkan kita akan jadi mahir dalam mengikut format apa jua yang telah ditetapkan oleh mana-mana jabatan ataupun keperluan penerbit. Itu sahaja nasihat saya. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Noman. Ada satu soalan tadi, mohon pihak teknikal untuk paparkan bagaimana nak join bengkel Dr. Zuli, sebab semalam pun saya join pun berjaya juga, hampir 200 orang online. Mungkin untuk mereka yang berminat join next bengkel yang dianjurkan oleh Dr. Muhammad Zuli, mungkin Dr. Muhammad Zuli mungkin boleh okey, ada daripada Izzah Muhammad ni, IPSIS memang terbaik, memang lambat penuh. Alhamdulillah rezeki dapat join. Saya nak tanya macam mana nak join kursus yang Dr. Zuli buat. Mungkin Dr. Zuli boleh menjawab soalan tersebut? Sekejap ya. Pada saya macam ni. Kalau di para pelajar bukan pelajar UiTM, boleh ikuti FB group saya, boleh Google FB group saya, namanya MS Word for Thesis ya, MS Word for Thesis. Nanti sekejap lagi saya akan bagi link untuk join saya punya Facebook group. Kat situ makluman-makluman yang terkini saya berikan, dan juga di dalam Telegram. Dua benda tu yang saya update selalulah. Dalam Telegram ada link untuk saya punya seminar di situ. Now kalau di IPSIS memang IPSIS sedang merancang untuk buat online workshop kepada semua pelajar UiTM. Cuma saya sedang menunggu jadualnya, tarikhnya. Jadualnya dah ada, cuma tarikh belum ada lagi. Disediakan oleh Dr. Suhaili dan Dr. Khalilah, beberapa tim daripada IPSIS, Dr. Hairul. Bila proses ini akan dibuat. Cumanya beginilah, saya rasa memang kita pelajar UiTM, kita kena realise pelajar pasca siswaza kita antara yang teramai di Malaysia. Lebih kurang dekat 15,000 orang pelajar pasca siswaza. So no wonder kalau IPSIS buka dalam masa setengah jam dah penuh. Jadi saya bantu secara tidak langsung, secara peribadi, kursus-kursus begini. Macam semalam tu saya buat secara sedia berhad bersama dengan kawan-kawan saya. Ramai kawan-kawan saya dalam UiTM dah boleh buat. So selalunya kalau saya tak sempat, saya cakap tolong buat. Dr. Nawawi pun boleh buat, ramai, Ridwan boleh buat, Dr. Hasfazilah boleh buat, Dr. Badrul boleh buat. Saya sebut nama-nama ni
supaya you boleh kenal, dan dalam Facebook group memang mereka banyak membantu. Jadi apa yang saya boleh bantu adalah jangan tunggu sangat IPSIS punya jadual. Dah boleh join mana-mana saya punya workshop. Yang terkini hari Sabtu ini, nanti saya bagi link, akan letak kat depan, sekejap lagi saya cari link letak kat situ. Supaya itu adalah link workshop kami pada hari Sabtu ini bersama dengan tim-tim daripada seluruh Malaysia untuk membincangkan secara umumnya bagaimana proses online workshop ini boleh dijalankan untuk manfaat bukan sahaja semalam pun ada peserta daripada UK, daripada Indonesia, pelajar UTM daripada Indonesia. Jadi saya rasa manfaat itu sudah berkembang di seluruh dunia. Jadi nanti kita akan bantu secara kat situ. Cuma buat masa ini IPSIS tu memang satu entiti yang penting. Cuma saya berpendapat saya harus membantu mereka pelajar. Kalau saya tak ada pelajar PhD yang graduate sampai 10 orang, tapi saya boleh bantu rakan-rakan pelajar PhD, boleh membantu pelajar-pelajar rakan-rakan saya yang lain graduate. Itu pun ada sumbangan saya fikir begitu. Jadi insya-Allah saya akan bagi link sekejap lagi, nanti boleh letak dekat dalam tab depan. Okey. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Zuli, terima kasih kepada viewers atas soalan, perkongsian pengalaman anda dalam menggunakan template MS Word formatting, dan bersesuaian dengan topik kita pada hari ini, formatting thesis kenapa perlu buat sendiri. Dan soalan ini saya pulangkan kepada pelajar-pelajar, postgraduate, undergraduate di mana juga anda berada. Fikirkan dahulu, pastikan jangan simply hire orang, serahkan pada orang lain, sebab implikasinya seperti yang dinyatakan oleh Profesor Madya Dr. Norman, masa Viva nanti bila panel tanya, masa tu nanti tercari-cari nak jawab, masa tu panel dah tahu dah pelajar ni sebenarnya hire orang luar untuk menyiapkan dia punya thesis. Kat situ dah kantoi dah. Baik, seterusnya saya rasa kami mengucapkan ribuan terima kasih. Masa juga ngam-ngam 3 minit dan kita telah bersiaran selama 1 jam pada hari ini dengan tajuk formatting thesis kenapa perlu buat sendiri. Dan kami bagi pihak perpustakaan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua panel kita, Dr. Muhammad Zuli, Profesor Madya, teknologis Dr. Norman yang sudi bersama-sama kita pada hari ini, dan saya mengharapkan supaya topik kita, perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar dan juga viewers di luar sana. Baik, sebelum saya mengakhiri program FB Live kita pada hari ini, saya ingin mempromosikan beberapa program yang akan dianjurkan oleh pihak perpustakaan. Yang pertamanya adalah untuk makluman, promosi program Amazing Reads, Amazing Rewards. Yang ini hadiahnya berjumlah wang ringgit RM4,000. Tarikh akhirnya adalah pada 25 Mei. Yang ini merupakan program kerjasama perpustakaan dan juga Hal Ehwal Pelajar bersama Hal Ehwal Akademik. Jadi kami mengharapkan kepada semua UiTM students untuk join program ini, program Amazing Reads, Amazing Rewards yang akan berakhir pada 20 Mei ini. Dan seterusnya, sebentar lagi kita akan bersama-sama dalam program World Quran Hour peringkat UiTM yang dianjurkan oleh Hal Ehwal Islam, Pejabat Naib Chancellor UiTM yang pada hari ini. Jadi marilah kita bersama-sama mengimarahkan program ini bersama-sama. Dan seterusnya, jangan lupa esok kita ada satu lagi live yang dianjurkan kelolaan oleh Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Cawangan Johor pada esok. Yang ini anda boleh juga sertai dengan tajuknya mengenai perkongsian aktiviti. Perkongsian aktiviti ulasan buku membaca di UiTM Cawangan Johor. Jadi sama-sama kita tengok apakah inisiatif yang telah dilakukan, dijalankan oleh Perpustakaan UiTM Johor. Dan yang akhir sekali saya akan bacakan, kita akan ada seterusnya pada 19 Mei program live at PITA yang bertajuk Systematic Literature Review for Librarian. Jadi kepada pustakawan-pustakawan yang berada di luar sana, tidak kiralah anda daripada IPTS, IPTA, boleh saja join program ini. Dan saya harap anda follow kami punya sosial media Perpustakaan UiTM kerana banyak lagi program-program FB Live yang akan kami bawakan khas untuk anda semua.
Baik, dan untuk itu sekali lagi terima kasih kepada ahli panel kita yang sudi bersama-sama, kepada viewers yang memberikan sokongan yang tidak jemu-jemu kepada pihak perpustakaan. Semoga program ini bermanfaat dan sekian, terima kasih daripada saya. Mohon maaf di atas kekurangan selaku moderator hari ini, Nurul Dana Jasni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.